sedikit, memberi sedikit kata-kata awal dan juga sedikit introduction ya kepada kita punya FSP version baru. Dan nanti insyaAllah dalam masa kita buat penerangan ni, kita akan cubalah menjawab soalan-soalan. Tapi saya cadangkan kita dengar dulu penjelasan ni, ya. Dengar sampai session pertama habis ni. Nanti bila kita buka untuk soalan, nanti tuan-tuan semua yang mana yang nak tanya apa-apa boleh tanyalah, ya. Nanti kami akan cuba jawab. Okey, so sekarang saya serahkan mic kepada Tuan Haji Zul Hussein untuk mulakan sesi malam ini. So, silakan Tuan Haji. Okey, terima kasih Tuan Nizam dengan mukadimahnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, jelas ya malam ni apa tujuan sebenarnya, objektif kita berkumpul malam ni lah di Zoom meeting. Banyak lagi yang masih tak ada, kurang kefahaman lah. Ada yang faham alhamdulillah, dia dah mula buat duit pun. Ada yang kurang kefahaman dan ada yang langsung tak tahu ni. Kan? Tak apa, no problem. Sebab apa? Sebab itu sebabnya kita buat channel Zoom ini untuk bagi kefahaman. Betul tak? Saya tak adalah pandai sangat nak mengajar, tak ada. Kita dah kongsi-kongsi saja. Kita share apa yang saya faham dan apa yang kita punya team bila berdiskusi, dan kita jumpa satu kaedah yang sangat-sangat bagus yang saya rasa boleh membantu semua orang dalam FSP ni. Jadi hari ini saya nak kongsikan tentang update lah yang terbaru. Betul tak? Terbaru kalau version 4.20 kan. Semua harap semua dah update lah dia punya apps tu pada versi yang terbaru. Untuk Apple tu dia masih lagi belum ada file macam APK tu. Jadi perlu update terus daripada website. Kan? Tekan saja update tu dia akan bawa ke website. Tekan saja Apple tu, just download saja. Dan video pun saya dah kongsi dalam grup bagaimana nak download Apple ya. Okey. Jadi hari malam ni saya akan terangkan bagaimana FSP ini boleh bantu kita capai keuntungan 6 hingga 7 angka sebulan sebenarnya. Kita mampu, kita boleh buat dengan FSP ini, token ini. Dalam masa yang sama juga saya akan tunjukkan bagaimana kita nak buat, nak gunakan aplikasi inilah secara hands on ya. Bukan lagi teori. 2-3 hari lepas 3 hari lepas kita share juga, saya ada buat Zoom tapi itu secara teori. Sebab benda tu tak keluar lagi. Kita kongsikan. Hari ini dah actual ni dah keluar. Okay, kita boleh tengok pun. Yang ketiga akan saya kongsikan juga macam mana penstrukturan semula insentif plan ini boleh membantu kita semua untuk jana income 4 hingga 5 angka RM sebulan, satu hari ya, bukan sebulan, satu hari. Macam mana boleh buat macam tu ya. So kita semua dah tengok dalam grup-grup dah share banyak kan. Masing-masing dah mula membuat sale dan dah dapat income pun. Betul tak? Dan income di sini bukan sedikit lah. Sebab penstrukturan semula ni, dia ada kurang sana, dia ada tambah sini, dan dia ada buka pintu yang besar. Betul tak? Dan dia juga ada buka sesuatu yang dulu kita tertanya-tanya. Iaitu harga FSP tu sendiri. Ya, sekarang kita dah ada listing kan dekat internal. Harga pun kita dah tengok dah bermula semalam. Hari ini harga dah naik kan 1.01. Bukan lagi $1 FSP ni. Jadi macam mana harga itu boleh naik? Sebab apa? Sebab syarikat sudah mula melakukan secara agresif ya, buyback dan juga burn. Tak tunggu kita listing pergi online, FSP ni tak keluar online lagi, company dah decide untuk secara agresif untuk burn dan juga untuk buyback dan juga burn lah. Jadi daripada pembelian kita tu, saya dah terangkan hari tu, saya akan terangkan sedikit lagi. 10% daripada donation kita, katalah 1 juta donation kita, 10% ataupun 100,000. Kalau hari itu 1 juta, 10,000 akan digunakan untuk buyback, untuk beli semula coin kita ini. Sepatutnya masa pergi online, tetapi company decide dia akan lakukan segera buyback dan burn ini. Kalau lihat hari ini, saya akan tunjukkan sistem lepas ni, berapa banyak dah setakat hari ini, setakat waktu ini, saat ini, sudah berapa banyak dah di buyback dan di burn lah. Okay. Dan saya juga akan kongsikan yang ramai-ramai nak tunggu ni, bagaimana nanti kita boleh cairkan SCF, FUSD kita hasil dari mining, kita kepada USDT juga. Dia ada kaedah dia yang kena follow. Okay tuan-tuan? Okay, so
Nak teruskan ke Nizam? Teruskan ya. Saya teruskan ya. Boleh teruskan lah. Teruskan. Okay. So kita ingat tak kita ada 3 persoalan hari itu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat. Yang pertama ialah bila kita nak listing FSP ni. Betul tak? Okay. So soalan pertama tu rasa dah terjawab lah. Untuk internal kita dah listing untuk internal. Dah harga pun dah floating, dah diapungkan. Dan kalau lihat hari ini kata silap last kali saya tengok tadi harga dah naik 1.01 sudah. Dan yang dah di burn pun 442,000 sudah. Okey, ini hari ini, hari kedua. Mungkin besok hari ketiga kita akan lihat harga akan berubah lagi. Okey, because apabila berlaku buyback dan juga burn ni, dia buyback dia akan lupuskan, maka akan berlaku kenaikan harga sebenarnya. Jadi kalau yang belum beli tu segera-segeralah beli. Okey? Sebab apa? Sebab harga hari ini tak mungkin sama dengan harga esok lah. Okey. So, itu soalan pertama. Yang kedua ialah apa kaitan, ada juga orang tanya apa kaitan SCF, SFP, FSP, FUSD dan satu lagi koin baru FSU pula. Betul tak? Okey, untuk dan juga bila boleh cash out ni banyak sangat koin, betul tak? Okey, ini akan kita kupas nantilah juga. Okey, yang ketiga ialah soalan ketiga ialah kalau kita buat network, kalau saya buat network ni, menguntungkan ke? Lumayan ke income kita dekat FSP ni? Okey, dan setelah beberapa hari, setelah 2 hari di ni dengan struktur baru ni, saya boleh bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan sangat-sangat lumayanlah. Itu saja. Tapi kena bijak, kena tahu cara dia. Okay, sebab tu saya nak kongsikan malam ini supaya kita semua buat duit. Kurang-kurangnya sebelum raya ni kita buat duit banyak-banyak untuk raya tahun ni. Okay, kita rayakan tahun ni. Boleh tuan-tuan? Okay. So dah ready semua tuan-tuan? Boleh. Puan-puan? Kalau dah ready type Ya. 1, nak tahu berapa yang betul-betul fokus ini? Yes. Cuba untuk type 1 kalau dah ready ni. Tengok ready, bagus. Alhamdulillah. Dah ready Okay. semua. Nak Ready ya. kongsikan ni satu rahsia ni. Ni Yang ramai orang tanya. rahsia terbaik ni. Macam mana kita, saya dan tim saya buat kan. Alhamdulillah setakat ni sangat-sangat memberangsangkan lah. Okay. Alhamdulillah. Okay. Cukup. Alhamdulillah. Ramai respon. Bagus bagi perhatian dia. Okay. So, kita boleh kenaikkan yang pertama, kita boleh ambil kesempatan atas kenaikan harga FSP sebenarnya. Betul tak? Kan? Jadi, kita boleh lepas ni, kita boleh tangkap pada harga yang tertinggi lah. Sebab apa? Sebab contoh ya, pasal FSP ni kita ringkaskan sedikit lah. Sebab apa? Sebab sekarang ni, apa yang kita nak kejar, company yang sedang company buat sekarang ni, sesuatu yang sangat-sangat bagus lah. Saya pun tak pernah terfikir company akan buat begini sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita sebenarnya dua tiga langkah ke depan. Kan? Kenapa? Sebab tahun ini, kalau siapa-siapa tahu, yang biasa dengan kripto dia tahu, tahun inilah tahun BTC halving. Jadi apa hebatnya BTC halving ini? Bila berlaku BTC halving, maka pengeluaran Bitcoin untuk miners orang yang buat mining itu akan diseparuhkan. Jadi separuh pengeluaran. Kalau biasa satu hari 10 biji, katalah contoh kan. Start daripada halving mungkin bulan 4 ni, mungkin 18 bulan ini akan menjadi separuh. 5 biji saja satu hari. Jadi demand akan meningkat. Okay, bila demand meningkat, harga dia akan naiklah confirm. Bukan sikit-sikit, memang drastik akan naik. Kenaikan pada harga Bitcoin. Sebab tu, kalau kita lihat sejarah boleh tekan Google hari ini, tengoklah kan macam mana ni fakta. Setiap kali berlaku halving akan naik berlipat-lipat kali ganda harga Bitcoin. Beratus-ratus kali ganda. Okay? Hingga ke belakang hari ini tidaklah beratus-ratus lagi lah. Sebab harga dah naik tinggi. Okay? Tahun 2012 daripada harga $2 naik sehingga $1,000. Hingga $200, sorry. Lepas tu 2016 daripada harga $200 naik sampai $17,000 naik. Bayangkan. 2020 daripada harga $3-4,000 naik hingga $69,000. Bayangkan tuan-tuan. Dan biasalah bila harga Bitcoin daripada mother of all coin, bila harga naik, coin-coin naik, coin-coin lain akan follow. Confirm akan follow. Itu dah terbukti sejarah berulang-ulang. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tahun 2024, 2025 ni tak buat duit 6 angka, 7 angka, sangat-sangat rugi lah. Sebab orang-orang yang sebelum ni dah tahu, yang dah study, dia dah ambil peluang, mereka tu dah berkotak-kotak dah duit dia orang buat. Berguni-guni duit dah.
setiap kali 4 tahun lahir sangat-sangat ramai jutawan. Jadi kita wajib ambil peluang. Dan yang bagusnya, company bagi kita peluang itu. Sebab apa? Sebab kita dalam dunia kripto ini ada 2 golongan. Tak termasuk trader lah. Ini untuk yang pegang dan simpan ya. Golongan pertama dia suka main safe, dia suka play safe. Jadi silakan dia belilah koin-koin yang dah selamat, yang dah di listing. Tak ada masalah kan? Ethereum, XRP, Litecoin, Solana dan banyak lagi. Okay? Sangat bagus beli koin-koin tersebut. Tetapi kena ingat, koin-koin ini dah mencapai ATH, all time high sudah. Okay? Dan koin-koin ini harga pun dah tinggi dah sekarang. Kalau kita lihat dekat CMC tu, coin market cap, harga koin-koin tersebut sudah mencecah 45,000%, 500,000%, 2 juta persen, 10 juta persen pun dah ada. Bayangkan tuan-tuan, 10 juta persen boleh naik. Jadi sebab tu saya cakap, kalau tak ambil peluang tahun ini, sangat-sangat rugi. Okay, itu golongan pertama. Sebab apa? Sebab bila dia beli koin, katalah contoh Solana. Solana dijangkakan tahun ini naik dalam 2, 3, 5 hingga 6 kali ganda sahaja. Dia tak boleh pergi sampai 100 kali ganda. Okay, sebab dia punya market cap pun sudah berapa bilion sudah. Okay, dia punya harga pun sudah achieve all time high. Tetapi golongan kedua ini, kalau tengok dekat mana YouTube, dekat TikTok, okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, boleh lihat, diorang ni banyak yang promote koin-koin pre-sale yang belum release lagi. Kenapa? Sebab koin-koin inilah yang betul-betul boleh bantu kita strike gold. Boleh bantu kita buat 6 hingga 7 angka. Koin-koin yang baru nak listing inilah yang boleh pergi 100, 200 hingga 1000 kali ganda. Okay? Contoh tahun 2020. Tahun 2020 kan, orang duk sibuk cerita pasal Shiba. Saya macam tu lah. Kita tengah syok buat benda lain kan. Jadi tak ambil peduli, tahu-tahu Shiba melonjak naik kan. Dengan $1 boleh jadi sehingga $100,000. Waktu itulah. Jadi koin-koin ini yang berpotensi. Jadi kalau kita nak ambil koin-koin baru yang pre-listing, yang belum dilancarkan, kita perlu buat study banyak lah. Kita study. Sebab apa? Sebab risiko tetap ada. Sebab itu saya cakap, kita tak perlu susah-susah nak study. Company dah buat segala-galanya, sangat-sangat bagus. 10-20 kali ganda daripada koin-koin yang kat luar sana. Lagi bagus. Kita ada FSP. Okay? Dengan banyak perancangan strateginya, kita ada utility, kita ada community, kita ada perancangan yang sangat-sangat teliti lah. Ya, InsyaAllah harga akan meluncur ke atas naik. Okay? Jadi fokus kepada FSP tahun ini. Boleh tuan-tuan ya? Okay. Jadi yang company sekarang ini diperkenalkan satu struktur baru. So kita sekarang ni kita kena ambil peluang. Yang pertama ialah struktur terbaru ini dari segi commission kita. Okay, saya nak sharing screen ni sebab kita dah boleh hands on ya. Kita dah boleh hands on, saya share screen sekejap ya. Okay, saya sekejap tuan-tuan ya, saya share screen. Nak tunjuk pada apps ke kita hands on, kas ramai lagi ni tak tahu ni. Buat donation pun ada juga saja. Saya terkejut dekat grup ada lagi tanya macam mana nak buat donation. Kalau setakat FSU tu boleh terima lagi. Donation pun belum tahu lagi nak buat macam mana. So gimana itu? Kalau dulu saya tanya siapa lah upline dia ni. Okay. Okay, kalau tuan-tuan nampak skrin saya, tolong taik 2 dekat tu. Tolong taik 2 kalau nampak. Okay, dah ada dah. Very clear. Nampak nampak? Clear Ada. Okay. Okay, good. Clear. Taik 2 tengok ada. Ada. Ramai taik 2 maksudnya ada tu. Alright, alhamdulillah. Ini apps kita ya. Jangan lawan. Kami hanya mana tu ya. Apa tu? Tolong, saya dah jadikan Nizam host. Tolong ni, mute je orang. Tolong mute kan Ya. Okay, ini apps kita lah. So pastikan kita dah update lah. Macam nak check kita dah update ke belum, kita pergi dekat ni lah, pergi dekat setting kat atas tu. Okay, dan tengok about dah. Nampak tak?
420. Kita dah update. Okay. So sekarang ni kalau kita tengok, kita pergi kat profit ya. Pergi dekat profit. Okay. Pergi dekat team reward ni. Dan kita tengok dekat atas ni, reward rules kat atas tu. Dia ada ceritakan reward rules lah. Okay. Kalau dulu seronok kan, semua orang suka dapat 30% sponsor kan. Sekarang tiba-tiba 10%. Alamak, tak kurang kan. Itulah so ambil peluang dulu tak nak. Tapi tak apa, jangan risau. Kurang dekat dekat sini, ada lebih dekat tempat lain. Saya akan share nanti. Tuan-tuan boleh buat lagi banyak sebenarnya. Sebab company sekarang ni fokus kepada untuk leader-leader supaya membina rangkaian. Bukan sekadar sponsor ya. Perlu educate, perlu bantu kita punya jaringan dan perlu besarkan tim kita. Sebab apa? Sebab kita untuk kita kejar ranking kan, katalah GM nak naik kepada VP, kita perlu bantu kita punya network naik ke GM, baru kita akan capai VP tu. Jadi fokusnya ialah kepada building kita punya network. So bila tuan-tuan dan puan-puan dah achieve GM, masa itulah tuan-tuan akan nampak duit akan mula masuk. Okay? Okay. So yang pertama untuk yang terbaru ya. Untuk yang terbaru, untuk first layer ataupun sponsor, kita akan dapat 10% ya. Maksudnya kalau masuk 1000, kita akan dapat 100 lah. Jadi kalau yang join itu half 50-50 kan, 500-500 kan. Okay. $1000 itu sebenarnya 500-500. Okay. Maksudnya di sini kalau 500 USDT campur dengan 500 FUSD. Okay. Maksudnya dia akan dapat 1000 FSP. Sebab sekarang kita punya FUSD ni dia sudah nisbah satu dengan USDT. Kalau dulu 50% kan, itu adalah penambahbaikan yang pertama lah yang company buat selain daripada perubahan untuk kita punya struktur marketing plan ini. Jadi kalau keadaan begini ya, kita 500, okay, maksudnya kita punya 10% juga kita akan dapat 50 USDT ataupun bukan USDT lagi sekarang ya, 50 FUSD. Kita akan dapat 50 FUSD campur dengan 50 FSU. Ini datanya FSU. Jadi apa FSU itu? Ramai orang bertanya. Okay. FSU ini sebenarnya satu token, stable token, internal sahaja ya. Untuk digunakan di dalam kita punya sistem network saja, bukan untuk keluar ya. Bertujuan untuk pemberian bonus kepada aktif income, ahli aktif lah. Ataupun networker ataupun market builder ya. Ini tujuan untuk internal saja, untuk pemberian bonus. Dan juga untuk tujuan untuk company buat buyback dan burn itu. Okay, so tunggu sampai habis, nanti saya akan terangkan macam mana dia berlaku proses tersebut, macam mana kita nak cash out to USDT, macam mana kita nak ambil kesempatan daripada kelebihan yang company adakan sekarang ini. Sebab apa? Sebab ini satu pintu yang sangat besar company buka untuk kita. Untuk kita buat duit, betul-betul buat duit. Terutama bagi mereka yang ada mining. Okay? So ini keadaannya. Kita dapat FSU. Jadi kalau dia pakai gunakan 100% USDT, maka kita akan dapat 100% FSU lah. Okay? Jadi itu layer pertama. Layer kedua, kita akan dapat 1%. Layer ketiga dan seterusnya 0.3% lah. Okay? Tapi ada syarat-syarat dia. Syarat pertama, tengok di sini ya. Kalau kita refer satu orang sahaja, direct line kita, maka kita akan dapat, kita layak untuk override satu layer sahaja. Faham ya? Kalau kita direct sponsor 2, maka kita akan layak 3 sahaja, sampai ke 3 sahaja. Kalau direct sponsor kita 3, maka kita layak hingga layer ke-6. Kalau 4, kita layak untuk sampai
12 layer. Okey. Oops. Kalau kita refer direct 5 direct sponsor, maka kita boleh tapah habislah 20 layer. Faham ya? Okey. So itu penambahbaikan yang kedua lah selain daripada FUSD ya. FUSD sekarang kena ingat ya, 1 to 1. Jadi ini yang akan kita dapat FSU itu. Okey, daripada bonus-bonus tersebut kita akan dapat FSU. Jadi macam mana rupa FSU tu? Okey. Saya tunjuk ya. Ini perhatikan betul-betul. Sebab apa? Sebab bila kita ada FSU, kita ada peluang buat duit lebih. Okey. Contoh, ini tak banyak lah FSU kat sini. Ini akaun bawah saya. Salah contoh salah satu akaun bawah saya. Ada 7.45 FSU. Dan juga 7.15 FUSD. Nampak semua ya? Okey. So kita kena withdraw lah FSU ni. So, kita withdraw, tekan withdraw ni. FSU. Okey. So dia akan kenakan 5% ya, withdrawal service fee. Alah, kena masuk password pula. Okey, tak apa. Okey, masuk password lah. So bila masuk password, dia akan pergi ke masuk ke wallet kita lah. Dia akan masuk ke wallet kita. Dia akan ada wallet sini. Nampak tak? FSU main. Dia akan masuk sini lah. Tolak 5% tadi. Okey, berapalah? 7.4 berapa dia akan masuk ke sini. Okey, so itu tak jadi USDT lagi. Belum jadi USDT lagi. Okey, so saya ambil contoh lah. Saya ambil contoh ya. So dengar baik-baik ya. Because kita walaupun kita dapat, contoh kita dapat, hari itu kita dapat 100 FSU. Ini yang menarik. Kita akan dapat income extra 50% di sini. Sebab tu bila walaupun company kurangkan, okay, kita punya level bonus ke segala-galanya, tapi kita still dapat extra di sini. Okay? Sebab apa? Sebab kita kena kejar level management bonus itu. Okay, sekejap lagi saya akan terangkan berapa you dapat level bonus lah. So kalau contoh 100 FSU you dapat campur dengan 100 FUSD. Okay, saya akan tunjuk macam mana kita akan dapat balik FSP, kita dapat 100 FSP, USDT kita akan dapat 150 USDT, extra USDT. So contoh kalau tuan-tuan nak cairkan FSU ini, okay, jadi pada USDT, tuan-tuan harus pairkan 100 FSU kena pairkan dengan FSP. Kena make sure account kita itu ada FSP lah. Sebanyak 100 juga. Dia akan pair macam tu. Okay. So bila pair macam ni kita akan dapat berapa banyak? Kita akan dapat 200 USDT. Contohlah. Contoh dalam account kita ni kita ada 200 FSP. Dia akan automatik dia akan tolak FSP ni. Jadi tinggal 100. Okay. So kita akan dapat 200 USDT. Sebab dicampur 100 FSU yang kita dapat daripada reward bonus, 100 FSP daripada keseluruhan FSP kita. Okay. So nak macam mana nak buat minting dia panggil. So dekat sini nampak tak minted asset. Minted asset tu. Okay. Sekali lagi. Sini. Okay. Nanti saya ambil ni. Ni nampak lah. Minted asset. Kena pergi ke situ. Okay. So tekan saja. Okay. Maka kita masukkan sini dah 100 tadi. Dia akan automatic pick up. Sekarang tak perlu 100 lah. Sebab apa? Sebab harga dah naik. 1.01 sekarang. 1 FSP bernilai 1.01 USDT sudah. Besok mungkin lebih lah. Okay. Nampak tak? So, kita akan dapat, kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh harga masih lagi 1 USDT untuk senang perkiraan. Jadi kita akan dapat
dia akan tolak 100 FSP sinilah. Ini 99. Tetapi nilai USDT tetap 200. Nampak tak? Okey. Nilai tetap 200. So bila kita tekan casting ini, dia akan masuk ke wallet kita. Dia akan masuk ke wallet kita, wallet USDT BEP20 kita. Dia akan masuk sinilah. Okey, dia akan masuk ke sini. Habis macam mana pula lepas tu? So bila jadi USDT kita akan dapat 200 USDT tuan-tuan ya. Ini ada trik magic dia sikit. Okey, contoh. So bila sini kita 100 FSU campur dengan 100 FSP. Kena ingat. FSP kita 200 tadi akan kurang. Jadi tinggal 100. Kita tak nak macam ni. Betul tak? Kita nak kekalkan 100 ataupun bertambah kita punya FSP. Kita tak nak setiap kali kita withdraw USDT berkurangan FSP itu. Betul tak? So macam mana nak buat? Okay, so sekarang ni tuan-tuan dan tuan dah ada 200 USDT tau. Sebab campur 100 FSP dengan 100 FSU. Okay, apa tuan-tuan nak buat? Tuan-tuan tolak 50 USDT. Okay, gunakan 50 USDT, tinggal lagi 150 USDT. So 50 USDT ni, okay, tuan-tuan ambil tadi FUSD tadi, sebab tuan-tuan pun dapat 100 FSU, tuan-tuan dapat juga 100 FUSD. Kalau tak ada yang ini, ambil yang mining kita. Gunakan SCF mining kita, convert kepada FUSD, kita gunakan FUSD kita yang kita dapat 200 tadi, tolak 50, kita gunakan 50 USDT, campur dengan FUSD kita 50, maka kita akan dapat balik 100 FSP. So dapat balik 100 FSP di sini. Jadi FSP kita ada berapa? Dapat 200 balik FSP. 200 balik. Berapa USDT kita ada? 150. 150 tu, bukan 100. Kita ingatkan 100 FSU dapat 150 USDT, 100 USDT. Tidak. Tuan-tuan dan puan-puan akan dapat 150 USDT. Extra 50%. Sebab tu seronok ya. Faham tak? Sebab tu saya cakap, ini sebenarnya satu peluang yang sangat besar. Company buka satu pintu untuk kita buat duit lebih banyak lagi. Kan? Sebab apa? Sebab kita boleh gunakan FUSD. FUSD itu, dia punya nisbah satu dengan USDT. Jadi bila itu terbuka, pintu terbuka, kita ambil peluang betul-betul. Kan? Jadi setiap hari kita akan dapat extra 50% sekarang. Bayangkan, ini baru 100. Kalau tuan-tuan ada achieve ranking GM, VP, 100 ini bukan income tuan-tuan lah. Mungkin 400-500 satu hari lah. So kalau 400 satu hari, bermaksud tuan-tuan akan dapat lagi extra 200. $600 tuan-tuan setiap hari. Dengan adanya FSU ini. Sebab tu saya cakap FSU ini sangat bagus. Kalau kita faham. Betul tak? Sebab tu dalam grup ada orang cakap kalau anda faham anda buat duit. Inilah dia. Ini baru yang pertama. Nak kongsi rahsia ni. Okey? Takat ni boleh tangkap tak? Boleh faham tak? Kalau boleh faham tarik 3. Kalau tidak saya boleh ulang balik. Tarik 3 kalau faham. Tengok siapa yang fokus. Type 3 kalau faham. Cepat. Siapa yang faham, siapa yang tak faham. Tak faham, cakap tak faham. Blur. Oi, Roy lagi. Okey, belum dapat Okey, tak apa. Saya akan terangkan lagi sekali. Okay. Sebab apa? Sebab ini kalau kita buat network, kita akan faham. Jelas. Baru kalau tuan-tuan dah tak, puan-puan dah belum buat network, itu yang blur. Tapi tak apa, saya akan ni. Tu ada yang tanya nak cara dah dapat dah. Dah cakap tadi, saya cakap fokus macam mana nak dapat. Okey. Okey, ini baru satu cara saya terangkan untuk dapatkan FSU ya. Cara dapatkan FSU dengan cara kita perkenalkan orang lah, ataupun kita bina network. Bila kita dapat bonus network ataupun bonus marketing, networking, baru kita akan dapat FSU. Sebab apa? Sebab bonus kita dibayar dalam bentuk FSU. Tak ada cara lain. Kecuali lepas ini, company akan perkenalkan OTC lah. Okay? OTC itu maknanya ialah over the counter. Jadi ada siapa-siapa yang dapat FSU. Okay? Siapa-siapa yang dapat FSU, dia nak cairkan, dia tak nak guna FSP dia akan jual dekat OTC ni.
So dia akan dapat duit segeralah. Jadi bagi mereka yang tak buat network, jangan risau, boleh beli dekat OTC tu. Okey, nanti saya akan detailkan lagi. Setakat ini dua cara tu saya terangkan secara ringkas dulu. Kita akan perdalam, kita akan perincikan lepas ni. Okey, dapat? Baru dia buat network, dapat bonus dalam bentuk FSU tu. Tadi saya tunjukkan. Saya tunjuk lagi sekali. Okey, contoh, ini akaun ni tak besar. Akaun ni di bawah, akaun bawah. Okey, saya ada sikit. 7.45 FSU. Dulu dibayar dalam bentuk USDT. Sekarang dibayar dalam bentuk FSU. Lagi bagus daripada USDT. Dapat sebab apa? Sebab kita dapat buat income lebih daripada FSU ini. Faham tak? Sebab tu bila orang nak beli FSU, saya tak nak jual. Because saya boleh buat extra 50% dengan FSU yang saya ada. Okay? So sebab tu tuan-tuan dan puan kena buat network. Dapatkan FSU ini, confirm insyaAllah. Raya tahun ni memang senyum sampai ke telinga. InsyaAllah. Boleh tuan-tuan? Okay? Okay. Ada orang tanya tu tuan, dia tanya macam mana yang network sebelum ni ada bawah kita. Yang sebelum ni, okey. Faham. Kalau maksudnya persoalan ini tanya macam mana kalau sebelum ni dah ada network dah kan. Sekarang macam mana nak bermula, betul tak? Okey, itu sebenarnya soalan yang bagus lah. Sebab apa? Sebab kita sebelum kita dah bina network, betul tak? Tapi lepas tu tiba-tiba FSP keluar apa semua. Okey, apa yang saya buat, kalau dia punya network itu tak awak cakap tak putus ataupun masih lagi dalam struktur yang okey, yang bagus, boleh kita gerak, kekalkan struktur tu. Okey. Tapi kalau dari bawah kita tu dah putus-putus ataupun kita nak struktur balik kan, nak susun balik, dinasihatkan buat baru, buka line baru saja. Okey, buka akaun baru, susun balik. Yang dulu tak apa, mining biarkan, akaun mining pisahkan. Saya dah biasa buat banyak grup saya macam tu. Sebab apa? Sebab mining nanti SCF dan juga FUSD kita boleh transfer ke akaun baru ini. Buka baru, strukturkan balik. Okey, kalau boleh bagus, buka 3 akaun terus. 1 di atas, 2 di bawah terus. Untuk kita jalankan network kita. Dan kiri kanan. Kita perlu aktifkan kiri dan kanan ni. Betul tak? Okey, so sekarang ni saya sambung ya. Macam mana nak dapat FSU tadi. Profit yang sebelum ni, SCF semua, itu nanti saya akan jawab. Okey, sabar dulu. Nanti kita akan jawab. Kita akan jawab. Ini nak terangkan FSU ni, macam mana kelebihan FSU. Saya nak ulang lagi sekali, because ada yang tak dapat tangkap. Saya tahu. Yang tak dapat tangkap tu sebab dia belum buat network tu. Kalau dia buat network, dia senyum je. Dia buat, dia tahu dah. Okey, contoh ya. Contoh katalah contoh. Yang ini memanglah, ini tak banyak. Nak bagi contoh, saya lupa tadi nak transfer. Bukan lupa nak transfer. Saya dah pergi keluarkan semua. Lupa. Okey. So contoh ya. Contoh di sini, contohlah. Ini bukan banyak ni lah. Contoh di sini ada 100 FSU. 100 FUSD. Contoh. Komisen saya hari tu 100 FSU, 100 FUSD. Ini contoh. Macam mana nak dapat FSU, kena buat network lah. Because ini semua adalah bonus, the team reward. Kalau tidak, tak adalah. Ada cara lain lah nak dapatkan FSU ini. Okay. So katalah macam ni, 100 FSU dengan 100 FUSD. Okay. Sekarang ni saya ada dalam akaun saya ni 800 FSP saya ada. Ni yang betul lah. 800 FSP akaun ni. Okay. So 800 FSP ni kita boleh pakai untuk kita cairkan FSU kita lah. Jadi bila kita withdraw ni, dia akan masuk wallet lah. 100 FUSD dengan 100 FSU. FSU boleh transfer ya. Boleh transfer. Okay. Tapi make sure ada SCF main lah. Sebagai gas fee. 0.058 kalau tak silap. Okay. So macam mana kita nak jadikan FSU ini jadi USDT. Okay. Contoh ya. 100 FSU. Kita tak boleh withdraw jadikan USDT. Kita kena pairkan dengan amount yang sama FSP. Jadi kita ada 800 FSP tadi. Dia akan automatik, dia akan tolak 100 daripada FSP kita. Okay, yang bagusnya, dia tak akan menjejaskan kuota kita. Nanti saya akan terang pasal kuota pula. Dan dia tak menjejaskan group sale kita. Dia tak akan menjejaskan. Itu yang bestnya. Okay. Jadi 800 tolak 700 tinggallah 800 tolak 100 tinggallah 700 FSP kita. Rugi dah, betul tak? Sikit. Kita nak tunggu naik harga. Tak apa, jangan risau.
Ada cara dia. Jadi bila kita combinekan 100 FSU dengan 100 FSP ini, maka kita akan dapat 200 USDT lah. Kita akan dapat. So nak withdraw dah boleh withdraw lah. USDT ni dah boleh jadi duit lah. Betul lah? Faham okey. So tapi ada kekurangan pula. Sebab apa? Sebab 200 USDT kita dapat. Betul. Tapi FSP kita berkurang. Kita tak nak macam tu. Kita nak kalau boleh bertambah FSP kita ataupun kekal sama. Kita enjoy kita punya FSU itu. Okay, kita dapat USDT tetapi kita nak kekalkan FSP kita macam mana? Okay, ini caranya. Jadi 200 USDT ni 200 USDT ni kita sacrifice sikit. Okay. Ya, betul. Tadi, tadi ada orang tanya, dia ada minus 5%. Ya, semua 5% betul. Semua withdrawal minus 5%. ada Ini nak mudahkan perkiraan. Ini tolak 5% apa semua jadi susah nak kira. Ini saya dah cakap tadi ada 5% kan? 5% dia akan tolak lah. Ini $5 lah. Jadi ini untuk mudahkan perkiraan. Dan saya assume harga FSP masih lagi $1 lah. Jadi tak susah nak kira kan? Okay. Jadi 100 FSU okay, dicampur dengan 100 FSP. Jadi FSP tadi berkurang. Ada 800 tadi. Tolak 100 dah jadi 700. Okay, kita akan dapat 200 USDT. Okay, ini perhatikan betul sekali ini saya tak ulang lagi dah. Kita korbankan, kita tolak 50 USDT. Okay, tolak 50 USDT ni. Jadi tinggal 150 USDT. Jadi 50 USDT ni. Okay, kita buat donation. Kita redonate. Kita tambah 50 lagi FUSD. Sekejap tuan, saya nak Ya, tak mute. Siapa yang tak mute ni? Sekejap. Masih tak jumpa lagi siapa yang tak. Oh ni, Bulan Purnama. Datuk Marina, alhamdulillah. Betul, Datuk Marina dah cuba dah. Walaupun 50% baru dia faham tapi dia cuba memang dia dapat banyak, sangat-sangat banyak. Ini baru satu rahsia, ada 2-3 rahsia lagi saya nak bagi tahu. Okey, jadi kita akan dapat balik 100 FSP. Bayangkan, kan kita dapat balik 100 FSP, so kita akan kekalkan 800 FSP kita. Tapi USDT kita bukan dapat 100 tau. Padahal 100 FSU kita dapat. Kita dapat 150 USDT, 50% extra. Okay, 50% extra kita dapat dengan 100 FSU itu. FSP pun kekalkan. Jadi di sini kalau kita kaki kumpul FSP sangat bagus lah. Sebab apa? Sebab kita boleh gunakan lagi extra 50 USDT ni, kita tambah lagi FSP kita. Tambah lagi FSP kita. 50 lagi USDT, jadi 100 lah. Tambah lagi 50 FUSD. Tambah lagi jadi 100. Bertambah lagi 100 FSP di sini. Jadi 900 FSP. Dapat 100 USDT. Dapat tambah lagi 100 FSP. Best ke best? Okay, faham tak? Tiba-tiba dapat 100 FSP. 100 FSU. Kita boleh tambah FSP kita. Ataupun kita boleh dapat 50 USDT atau pulang. Kalau nak USDT, ambil lah extra 50%. Jadi maksudnya kalau kita setiap hari kita dapat 400 FSU, kita akan dapat extra 200 lagi FSU di sini. USDT. So, jadi kita boleh dapat 600 USDT. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan kena kejar ranking ni. BP, SVP semua. Sebab apa? Sebab kita akan dapat extra 4% daripada jaringan kita. Faham tuan-tuan? So harap tuan-tuan faham lah. Itu yang pertama lah. Okay. Yang kedua, macam mana kita nak buat duit raya ni? Okay. Macam mana kita nak buat duit raya? Yang tak faham tak apa. Nanti kita akan buat lain kali. Okay, lain kali masuk awal sikit. Okay, macam mana nak buat duit raya? Okay, contoh saya ambil. Macam mana nak donate tadi kan? Ni, contoh kan. Okay, so ramai dalam ni orang yang ada mining, tu tak? Yang ada SCF, ada FUSD. Okay, so sekarang lah masa untuk kita gunakan.
Contoh yang pertama ialah katalah kini kita nak buat donation. Okey. Senang saja pergi FSP ni. Lepas tu pergi ke Marathon Fund. Kalau kita nak pakai full USDT, kita ambil pilih USDT. Kalau nak separuh-separuh, kita pilih USDT campur FASD ni. Okey. So contoh kalau kita nak donate 100. Okey, nak donate 100. Maka kita gunakan FASD kita 100, kita akan dapat 200. Hari ini tak dapat 200 sebab harga dah naik. Assume. Okey, kita assume masih lagi $1, maka kita akan dapat 200 lah. Okey. So nampak tak? Dia dah one to one dengan FASD sekarang. So bayangkan 3-4 hari lepas ni naik harga kan. Lepas ni makin naik. Akan makin naik lah sebab buyback dah berlaku lah. Dan company akan burn apa yang dia dah beli lah. Dia dah beli semula tu. Okay. So tuan-tuan nampak tak? One to one di sini. So rahsianya ialah apa saya buat. Saya advise team saya yang ada FASD. Okay. Yang 100 ni kita jangan masuk 100 lah. Sebab apa? Kita masuk katalah dia nak masuk 200 kan. Okey. Dia nak masuk 200. So kita dah tahu dah. Kita dapat FASD kita ni nilai dia nisbah dia 1:1. So dia nak 200. Betul tak? 100 ni kita masukkanlah USDT. 100 lagi guna FASD kita. Okey. So 100 lagi kita ada 100 USDT. Ini kita boleh masuk poket kita lah. Sebab apa? Sebab kita dah bagi FUSD kita. Faham tak? Kalau buat berini setiap hari, 10 hari dah $1,000. Dah boleh raya sakan tahun ni. Betul tak? Okay? Inilah caranya yang pertama. Okay? Maksudnya kalau dia nak $100, katalah dia nak $1,000 macam mana? Bayangkan kalau $1,000 kawan tu. Kita pula ada 500 FUSD. So kalau dia nak masuk $1,000, okay, apa perlu kita buat? Kita masuk 500. Kita masukkan 500 saja USDT di sini. Kita guna kita punya FUSD 500. FUSD kita. Bagi dia FUSD 500. Jadi 500 lagi ke mana? Ke poket kita lah. Tak pandai-pandai lagi. Tak reti-reti lagi. Duit raya. Duit raya. Faham? Okey. Kalau faham, type 3. Faham? Type 3 kat sini. Ini salah satu caranya. Sebab tu siapa-siapa yang ada main sangat untung. Betul tak? Setiap hari duk post kat grup tu senyum je. Inilah caranya. Betul tak? Faham ya? Tuan Nordin, alhamdulillah bagus. Seorang je faham. Yang lain tak faham. Mana yang tak faham tak apa. Tak risau. Jangan risau. Okay? Kita akan ulang-ulang buat banyak-banyak kali. Tuan Mahyudin, alhamdulillah. Okay? Sama juga. Tak semestinya 1,000. Betul tak? Kalau 100 sekalipun. Okay, so kita dah tahu dah kalau 100. Dan jangan masuk 100. Kita akan masukkan cuma 50 lah. Ya. 50 lagi gunakan FASD kita. Oh. Tak untung kalau tak buat network. Kalau tak buat network, untung. Siapa cakap tak untung tak buat network? Untung. Tak untung. FSP saja pun menguntungkan. Tapi kena tunggu. Lambat sikit. Kita tunggulah. Kita tunggu. Ya. Nak tunggu. Nanti saya akan terangkan lagi. Jangan risau. FSU buat networking betul. Dia ada 2 cara. Yang pertama buat networking paling senang lah. Yang kedua nanti beli dekat OTC. Akan adalah OTC nanti. Over the counter nanti company akan wujudkan. Tak lama lagi lah. Okay. Nak kena FASD pula. Ya. USDT tu sekali je bermodalkan USDT. Kita rolling je. USDT tu buat rolling je. Okay. Ya betul. Contoh. Okay. Contoh ya. Macam mana kita nak buat rolling tadi. Tapi ini sepatutnya lepas ni. Nanti lepas ni lah saya cerita macam mana kita buat rolling tu. Kejap lagi. Bila nanti tunggu ni lah official announcement daripada company. Tak lama lagi tu akan ada OTC lah. Kita step by step. Dia akan ada update lagi sekali. Okey, saya nak terangkan tadi dia tanya bila. Okey, dalam kita punya sistem ni untuk kita tahu bila company boleh mulakan OTC ni apabila circulation FSU semakin banyak. Maknanya dah jalan lama lah sikit. Kita punya FSU ni dah jalan lama dalam maybe beberapa minggu daripada hari ni ke, dah tidak ada circulation dia, then dia akan buka dia punya OTC. Sebab OTC tu datangnya FSU dari mana? Daripada yang kita cairkan tu.
Jadi you kena faham lah dia punya konsep dia. Okay, so tunggulah. InsyaAllah dalam beberapa minggu lagi company akan plan untuk buat OTC tu. Tapi bukan sekarang bukan masa sekarang. Sekarang hanya OTC, sekarang hanya FSU daripada commission saja. Okay, teruskan Ah, Tuan Azizul. betul. Okay. So sekarang ni macam mana kita nak optimizekan lagi lah kita punya network kita. Sebab apa? Sebab tak semua ada FESD, betul tak? SCF kan? Jadi kita kena, kalau kita tak ada yang orang yang baru yang langsung tak ada FESD tu, itu dia kena consult dia punya upline lah, dia punya leader kan, macam mana nak reward. Contoh kalau saya bawa say 1,000, bagilah FESD 100 kan rewardnya. Dengan 100 FESD tu kita boleh dapat $100, dengan syarat kita perkenalkan orang baru lagi seorang. Dia nak masuk $200, kita ambil $100 dia, gunakan 100 FESD tu. Sangat-sangat bernilai FESD sekarang. Okay. Sebab tu dulu saya bagi offer kat grup saya, siapa masuk 1,000, saya akan bagi 1,000 FESD. So dia dapat extra 500 FSP lah. Sekarang tak boleh dah. Kan, sebab sangat-sangat bernilai. Okay. Tapi saya masih offer lah. So kalau nak offer pun boleh. Contoh ada juga yang saya offer. Sebab apa? Sebab kita nak grup ni grow. Kita nak bantu grup ni grow. Jadi offer, contoh saya buat offer, senang saja. Offer saya, kalau siapa-siapa masuk, okay, siapa-siapa masuk $1,000, ini rahsianya macam mana saya boleh close $1,000, $2,000 setiap hari. Okay, kita bagi dia offer lah. Tuan masuk hari ini $1,000, saya akan bagi extra. Tuan, saya bagi offer dekat tuan, saya bagi extra 500 FSP. Tuan bukan dapat 1,000 tau, tuan dapat 1,500 FSP. Ini hari ini saja. Kalau tak masuk hari ini tak dapat. Tuan dapat 1,000 FSP lah, harga naik lagi kurang. Okay, macam mana saya buat? Jadi apa kita buat ialah untuk jadikan 1,500 FSP ini, okay, kita masukkan 750 saja kita key in. Okay. USDT kita key in 750, okay, 250 ni nak bagi siapa? Ni masuk poket, duit raya, betul tak? Duit ampau. Ini duit kita lah. Kita bagi dia 750 FUSD kita. Dia dapat 1,500, kita dapat 250 USD. Ya, Okey tak betul. okey? Faham, Itulah caranya. Waktu tengok saya post kadang, Tuan Nizam post, Datuk Marina kan, 1,000, 2,000, 3,000. Kita bagi offer lah. Kan orang suka offer kan. Itu orang akan cari juga macam mana pun. $1,000. Nak dapat extra FSP ni. Betul tak? 500 FSP banyak tu. Banyak. Banyak. Kalau Kan? naik $10 pun dah Ya, $5,000. Kalau naik betul. 100, $50,000 nilainya. Sebab tu nilai kita dia. kena top up sebanyak-banyaknya sekarang. Kita kena ada FSP sebanyak-banyak. Sebab apa? Sebab hari ni harga FSP yang diapungkan di dalam ni, internal ni, okay, Nanti bila kita nak keluar besok, bila nak listing okay, Macam siapa yang nak PM tu, siapa nak PM tu nanti. Okay, nanti you boleh PM. Sekarang you fokus pada Dia fokus saja kita punya dulu. Zoom Sebab Fokus pada Zoom dulu. banyak cara buat duit kat sini sebenarnya. Ya. Okay? Fokus pada Zoom dulu. Okey. Fokus pada Zoom dulu. Okay, ini faham ya macam mana kita nak buat duit. Tak semestinya kita tak boleh offer dekat orang baru. Kita offer boleh. Kan? Kita kurangkan kita punya profit tu, keuntungan direct ya. Ini direct untung tau. Tak perlu tunggu pukul 2 pagi. Itu tak termasuk pukul 2 pagi lagi dapat lagi 10% kalau sponsor. Wah, banyak ke banyak kan? Sangat-sangat banyak. So dengan cara ini kan. So dengan cara ini kita dapat buat duit segera, duit raya ni. Betul tak? Kalau $100 sekalipun, $100 kalau kita offer macam ni pun boleh lah. Kita dapat $25 extra. Betul tak? Tolak $25 ni kita punya. Okay. 75 campur 75 FESD kita lah. $25 sehari, okey lah. Tak? 10 hari dah 250, dah 1,000 RM. Betul. Baju raya family. Okay. So boleh buat cara ni. Boleh offer juga ataupun boleh ambil 50-50. Pun boleh. Faham ya setakat ni? Okay. So saya nak jawab soalan tu dulu. Sebelum terlupa. Sebab apa? Sebab ramai tanya ni. Tapi saya tak nak jawab segera yang pasal SCF semua. Itu kemudian kena tunggu. Kena tunggu. Okay. Because ada orang tanya ni. Macam mana kalau saya ada SCF.
convert SEF. FUSD. Dia dah boleh Convert. convert tapi tak banyak lah. Ya, betul. Betul. Kan? Dia boleh Itu convert. memang saya boleh jawab lah. Simple aja jawapan dia. Jawapan Okay. dia memang you kena kumpul lah you punya FUSD tu sampai banyak sikit. Lepas tu baru you boleh buat ya. Ini semua antaranya ya saya nak terangkan kerana bila kita dapat kita buat kita punya mining dulu tu yang kita subscribe tu pada orang yang sale besar dan dia punya modal besar dalam tu, mining dia pun besar. Jadi kat situlah dia punya advantage dia di mana dia dapat dia punya ACF banyak dan boleh convert ke FUSD pun jadi besar. Itulah itu untuk yang lama lah orang lama. Tapi untuk yang baru ni tak apa, jangan menyesal apa-apalah sebab yang baru ada cara baru dia. So follow je, follow Zoom Ada ni. cara Okay? baru. Ada cara Yes. baru. Ada cara baru. Jangan risau. Okay, saya nak sentuh di sini dulu lah sebab kita ada satu lagi bonus iaitu kita panggil management level. Okay, so management level ini kita kena achieve lah. Sebab apa? Sebab inilah yang akan bagi kita income yang besar. Okay, so contoh. Kalau nak jadi GM, sangat-sangat senang. Sebab apa? Sebab company pun memang buat marketing plan ni supaya semua orang boleh achieve. Kita ada orang pun akan missing. Tak kira lah, lambat dengan cepat saja. Sekarang kita bantu grup kita. Yang pertama ialah GM. Ini lah GM ni. Okay. So GM ni syarat dia senang saja. GM ni. Bagi yang baru saya detailkan sikit lah. Okay, nak jadi GM ni yang pertama ialah kita mesti ada 5 directly referred. Iaitu ini kita yang pertama. Kita buka lah sendiri ataupun kita sponsor direct 5 orang. Okay. So bila kita direct sponsor 5 orang, kita dah layak dah. Kelayakan pertama kita dah lulus. Yang kedua ialah kita mesti reach 50,000 kita punya group sale. Group sale ni bermakna tak kira lah sama satu kaki ke 50k, okay, ataupun 2 kaki ke, group sale kita 25 ke, Ya. okay, ataupun 10,000 semua 5,5. 10,000 semua pun boleh. Semua 10,000 pun boleh juga, tak ada masalah. Faham tak? So maksudnya semua orang boleh achieve. Company dah buat plan ini supaya semua orang boleh achieve. Lambat dengan cepat sajalah. So bila dah naik GM, anda layak dapat 3%. 3% ni bagaimana? Okey, 3% ni katalah contoh sale hari tu ada katalah $10,000 sale hari tu. So anda akan dapat 3% iaitu sebanyak 300 FSU lah. Kalau full USDT, kalau separuh-separuh 150 lah. Okay. Kita assume, kita katakan tuan-tuan dapat 300 FSU ni full USDT lah. Okay. So mesti ingat 300 ni kita buat kira-kira tadi tak? Kita dah buat kira-kira tadi. Okay, kita boleh dapat lagi extra 50%. Betul tak? Tambah lagi 50%. Dengan cara yang kita buat conversion tadi, kita dapat extra. Jadi sebenarnya income tuan-tuan adalah sebanyak 450 USDT. Bayangkan. Mak tajuk nak apa tu. Okay. So maksudnya di sini, tuan-tuan dapat bukan 3%. Tuan-tuan dapat sebenarnya 4.5%. Ini rahsianya. Itu pentingnya nak dapatkan FSU ini. Okay. Dapatkan GM level. GM level saja. Nak dapatkan GM level. Itu pentingnya. Dapat GM level, dapat FSU. Itu GM level lah. Okay, yang kedua ialah dia pergi ke VP. So VP ni kena ada struktur. Tuan-tuan kena buat strategi sikit lah. Okay, sebab apa? Sebab untuk jadi VP ni, tuan-tuan kena gerakkan 2 line, 2 kaki berbeza ya. Okay. Tuan-tuan ada 5 tadi kan. Tuan-tuan gerakkan 2. Sebab tu mula-mula tuan-tuan buka 3 akaun dulu. Okay. Lepas tu yang ini tak apa, biarkan dulu. Tak perlu aktifkan. Ataupun boleh sponsor orang lain pun tak kisah. Okay, tuan-tuan gerakkan 2 kaki. Kaki pertama tuan-tuan mesti bantu dia naik GM. Iaitu dia punya group sale pun mesti 50k. Dia pun buka 5 direct account juga. Dia GM.
tuan-tuan ada peluang naik VP. Itu syarat pertama. Syarat kedua ialah mesti group C 150,000. 50K. Tak kira lah 75 ke, 75 ke, 100 ke, 50 ke. Semua dikira group C, tuan-tuan akan dapat level VP. VP lah 6% lah. 6% ni maksudnya, okay, tuan-tuan katalah hari tu sale, GM sebelah kiri ni 10,000 sale. GM sebelah kanan 10,000 sale. Okay. So tuan-tuan akan dapat 6%. Tidaklah, sebab dia GM ni pun dia dapat 3% dah. Betul. Jadi tuan-tuan akan dapat 6 tolak 3, tuan-tuan akan dapat 3% lah. Dapat 300 di kiri, dapat 300 di kanan. Dapatlah 600 total. Okay. So 600 ini campur lagi extra 50% tadi, sebenarnya akan jadi 900 USDT lah. Tingkat tuan-tuan sama. 900. Tetapi line-line ni semua ni, ini tak ada GM lagi ni. Ni kaki kecil. Kalau dia pun sponsor juga, ada pula sini katalah 1,000. Sini 1,000, 1,000. Anda akan dapat full 6%. Ya. Dapat 60 lagi. 60 $60 lagi. Full. Sebab tak ada dapat GM. lagi $180 lagi. Dapat 180. Campur 50% lagi. Campur 90 lagi. Dapat 270 lagi. Ya. Dah 1,000 lebih dah. Dapat 1,000 extra lebih. 50%. Satu hari. Satu hari lah. Okay. Okay. So ini faham ya? Saya tak nak teruskan lah sampai ke MD apa tu. Boleh lah. Tapi sama sajalah formula dia. Cuma persen je lain. Persen je lain. SDP perlu ada di bawah 2 VP. Okay. SVP 2 VP sale 500,000. Dapat 9%. Tolak di bawah 6% kalau dah ada VP bawah kita kan. ED 2 SDP di bawah kita di kaki berbeza. Sale mesti 2 juta ya. Dan juga MD level dapat 15%. Mesti ada 2 ED 6 juta. Dan GP paling tinggi. GP ni mesti ada yang MD direct kita. Dah ada MD di bawah kita, kita akan dapat GP, naik GP, sales mesti 15 juta. Dia akan dapat 18% lah of team performance. Okay ya? Okay, sebab itulah saya masih follow. Sebab dulu saya dengan Tuan Nizam pun buat duit banyak. Kan? Betul tak? Tapi kita tak berubah. Kita masih setia. Sebab apa? Sebab kita nampak plan ini memang tak akan overpaid. Betul tak? Tak akan overpaid. Sebab apa? Sebab dia bayar setiap kali ada sale. Tak ada sale, tak ada lah. Tapi sepatutnya begini. Kita nak, kalau boleh kita nak banyak. Betul kita nak banyak. Tapi kita pun nak kalau boleh long run. Betul tak? Ini janji banyak tetapi sekejap saja. Kita nak buat pun risau. Betul tak? Sekarang kita tahu tak overpaid. Dan setiap kali ada sale, kita dapat sangat-sangat besar. Betul tak? Jadi di sini yang dia punya level bonus lah. Ya, plan terbaik setakat ni lah. Okay, boleh buat duit yang pertama daripada FUSD. Boleh buat duit kat sini lagi. Tambah lagi extra 50% lagi. Sangat banyak. Lepas tu dulu, kalau dulu yang sebelum ni, sebelum dia restructure ni, kita tak ada tahu peer-to-peer level tu. Maksudnya, kalau saya ni GM, bawah saya ada GM, saya tak akan dapat sponsor dah. Sorry, saya tak akan dapat management level bonus tu. 3% saya tak akan dapat. Kalau berlapik GM. Tapi sekarang kita akan dapat. Okay, kita masih dapat. Kita dapat 20% juga. Macam dulu juga. Okay. Ni 20% kita akan dapat dah sekarang. Itu yang bagus tu. Sebab tu struktural semula ni saya sangat-sangat suka. Sebab apa? Sebab bawah saya ni agresif juga ni. Tuan Nizam pun dah dia GM nak naik VP. Kan? Datuk Marina pun hari ni tahniah. Datuk Marina naik GM malam tadi. Ya, tahniah. Tahniah Datuk. Tahniah lah naik GM. Jadi kalau macam tu rugilah saya kan. Kalau nanti Nizam naik VP nanti alamak kan. Nizam VP kan. Datuk Marina pun naik VP, alamak berlapik-lapik, tak adalah saya punya bonus. Tapi sekarang dah ada lah. Contoh katalah income Nizam sebagai VP, katalah dia ada 200. Okay. Saya pun VP juga. Kalau dulu saya sengih lah. Group C tak dapat lah. Dia punya management bonus tak dapat lah. Dapat level sahaja, level bonus. Sekarang saya ada jugalah, walau tak banyak, dapatlah 20%. Dapatlah $40 daripada kaki Tuan Nizam. Ini sangat bagus lah. Tapi kalau ada lagi kan, tiba-tiba Datuk Marina naik juga VP. Dah 3 orang VP satu level.
Sama juga. Okay. Nizam dapat $40, saya dapat 20%. Dapatlah $8, boleh lah. Berlapik-lapik lah. Sebab tu kita kena pantas. Bila dah ada VP bawah kita, kena cepat-cepat Kita carkas lah. Kena kita pergi ke kena naik ke SVP lah. SVP lah. Bila naik SVP baru dapat balik extra 3%. Banyak tu 3% tu. Sebab bila ada VP bawah kita, dua kiri kanan, dia bukan bekerja macam orang yang tak ada level. Bukan bekerja macam GM dah. Guru dia pun besar. Sale pun sangat besar setiap hari. Tak Betul, percaya betul. tengoklah kita punya leader-leader. Ada ke dalam ni leader-leader kita? Tuan Api, Tuan Pak De, semua ada ke? Tak ada Kalau Tak dia orang ada. tu tengah busy ni. Ada program. Okay, so kejarlah level ni. So sekarang ni memang company buat supaya kita kejar level kita lah. Okay. Kita GM je lah. GM apalah sangat tuan. Saya dah ED dah waktu tu. Sikit lagi. Tapi tak apa. Sebab apa? Sebab bagus. Kan? Masa orang lain dah runtuh, orang lain dah bahang tanah, kita masih lagi steady lagi. Betul tak? Setahun setengah. Alhamdulillah. Patut bersyukur. Dan company pun sentiasa ada update. Sistem pun plan-plan pun dia pun tengok untuk jaga supaya benda ni bertahan lama. Sentiasa ada penambahbaikan dan ada saja caranya untuk bantu kita. Okay, so jangan risau. Tuan ada tempat yang sangat betul. Timing pun timing yang betul. Sebab tahun ni tahun kripto, mesti fokus pada kripto, fokus pada FSP lah. Okay, satu lagi bonus ialah bonus Team. small league bonus. Okay. Small league bonus ni macam mana? Okay, dia dividend reward. Dividend reward dia bagi 5% daripada total sale lah. Okay, contoh sale hari tu katalah 1 juta. Okay, 1 juta sale hari tu. Dia peruntukkan 5% ataupun $50,000. Okay, untuk dalam pool ni untuk bagi kepada achiever yang ada buat network. Yang tak ada buat network, dia kaki besar sebelah kaki lah. Tapi kalau dia buat network, mesti ada kaki kecil. Betul tak? Kaki besar mungkin 150,000. Kaki kecil mungkin hari tu 5,000 sale dia. Atas 5,000 ni dia akan kira lah berapa persen daripada keseluruhan. Betul tak? Keseluruhan berapa persentage kita katalah 5K ni hanyalah 2% daripada keseluruhan kaki kecil dalam pool tu. So kita akan dapat 2% daripada 50K lah. Dapatlah $1. Betul tak? $1,000. 1,000 ke 100. Tapi hanya untuk Tapi SVP, hanya untuk SVP above lah, nampak tak? Tu kena kejar naik SVP. Betul tak? Itu nak mengejar ni. Okay, so ini pun extra lah untuk SVP. Sebab tu kita fokus kepada ranking ini. Bila makin naik, makin banyaklah kita punya income, insyaAllah. Okay. Tak keluar USDT tak apa. USDT tu boleh bagi USDT extra, okey je. Okay, so sekarang ni kita nak share sikit macam mana kalau kita ini bukan paksaan bagi pilihan saja. Sebab apa? Sebab company sentiasa bagi kita pilihan. Dia tak ada paksa apa. Sebab apa? Sebab orang kita ni sebenarnya kita tak mulakan je, kita tak buat je. Kan? Sharing-sharing sebenarnya benda yang bagus. Kan FSP ni kita tahu dah, FSP ni peluang yang sangat bagus. Kita tahu tahun ni tahun BTC halving. Kita tahu bahawa untuk satu coin ni dia akan naik mungkin 100 kali ganda, 200 kali ganda. Jadi ada kawan-kawan kita yang kita nak bantu. Ada kawan-kawan kita yang sama juga macam kita yang nak buat duit tahun ni kan. Dia apa salah kita just share saja. Share je nombor 10 dia nak join ke tak. Kita nak join next. Betul tak? Sekurang-kurang kita dah share. Kalau betul-betul harga tu naik, besok tuan-tuan boleh pergi tepuk dahi dia kan. Bagi tahu aku dah cerita dah, aku dah cakap kau tak nak dengar. Ya, sekarang dah terbukti. Sebab apa? Sebab tahun ni tahun bull run tuan-tuan. Okay. Banyak orang yang akan mencari koin-koin baru yang potensi ni. Sebab apa? Sebab betul-betul kita nak strike gold, carilah koin-koin pre-sale macam FSP ni. Kalau nak beli koin-koin yang macam BTC, macam ETH kita tak mampu. Betul tak? Takat $100, $200, $1,000 kan. Okay. So kalau nak 1,000 kali ganda, 100 kali ganda, kita mesti cari koin seperti FSP ni. Jadi apa kita buat? Kita just share.
So bila kita sharing, yang pertama kita akan dapat dividen tu. Dividen pula. Kita akan dapat bonus itu dalam bentuk FSU tu. So bila kita dapat bentuk FSU, kita boleh pairkan dengan kita punya FSP yang ada. Okay. Dan FSP yang kita ada itu, kita akan dapat USDT. So dengan USDT itu kita akan dapat buat donation semula menggunakan FUSD kita lah. Okay. So itu yang pertama. Yang kedua ialah contoh kita ada mining ya. Kita ada mining. Okay, saya buat contoh kat sini lah. Kita ada mining. Okay. So kita ada mining, katalah kita terkumpul-kumpul mining, kita ada katalah contoh $100. SCF apa semua kita convert, jadi kita ada 100 FUSD. Contohlah. Okay, 100 FUSD. So macam mana kita nak jadikan USDT ni? Nah, ini soalan yang orang tanya ni, ramai orang tanya ni. Betul tak? Ini soalan je pumas ni. Okey, caranya, ada caranya. Okay, kena ikut kaedah-kaedah tertentu lah. Dan kita kena bermodalkan sedikit lah. Okey, bermodal ni kita boleh sekali saja modal. Sekali saja kita boleh repeat modal yang sama. Okay, kita boleh rolling saja untuk modal ni. Jadi apa perlu buat? Okey, kita perlu dapatkan FSU lah. FSU. FSU macam mana nak dapat? Yang pertama kita boleh buat cara P2P. P2P ni maksud kita tanyalah leader-leader kita ke, siapa-siapa kawan-kawan kita, sahabat kita yang kenal, kita boleh beli kat FSU. Terpulanglah dia jual berapa? Dah $1, satu FSU $1.5, nasib lah. Betul tak? Sebab P2P. P2P ni demand supply lah. Kalau dah boleh agree dengan harga $1, satu FSU, silakanlah. Satu FSU. Okey. Betul tak? Tuan Haji, kita mula balik yang part yang ini saja. Ada orang tanya, so ulang balik dari awal, macam mana dapat 100 FUSD? Okey. So macam ni. Contoh tak? Contoh kita ada 2 SCF. Fin. Okey. So dua SCF fin ni kita tak boleh nak cairkan lagi. Pertama kita kena tukar kepada SCF main dulu. Nanti saya tunjuk cara macam mana. Okey. Daripada SCF main ini kita kena convert pula kepada FUSD. Baru dapatlah FUSD. Okey. So sekarang ni harga dah turun sikit tapi dah naik sikit kan. Harga naik sikit. Semalam dah turun. Sebab apa? Sebab orang semua nak menggunakan FUSD tu. Jadi orang convert pada FUSD. Orang dah lama kumpul dalam wallet, maka harga akan merudum. Tapi sekejap sajalah, hari ni dah naik balik dah. Turun paling rendah 49, sekarang dah naik 54 kalau tak silap. Naik balik 54. Sebab tu jangan panik kata kan. Okay. Sebab apa? Sebab company pun akan buat buyback juga FUSD dengan SCF ni. Okay. So caranya macam ni ya. Hang pula. Okay. Ni dekat FSP ni. Nampak Pergi ke Quick Exchange ni atas ni. Quick Exchange. Quick Exchange ni. Nampak? Quick Exchange. Okay. Pergi ke Quick Exchange. Dia tak pergi lagi tu. Dia dia sangkut. Okay. Quick Exchange. Okay. Nampak tak? Atas ni ada SCF main. Okay, bawah ni ada FUSD main. Kita tukarkan ni atas lah, senang faham. Allah. Okay. Ini kan. Ini kita ada. Nampak tak? Ini kita ada SCF main. Bawah ni ada FUSD main. Okay. So kita sebenarnya kita nak tukar daripada SCF fin. Setiap kali kita dapat mining, kita dapat SCF fin. Betul tak? Kita ada 2 SCF fin. Tapi macam mana kita nak tukar pada SCF main? Okay. Caranya senang saja. Okay. Yang ini ni kita turunkan ke bawah SCF main. Kita tekan. Okay. Kita tekan. Ini. Tekan tu.
Okey. Kita tekan, dia akan bertukar. Nampak tak? FUSD main yang di atas. Tu kita tekan dia punya arrow tu akan ada SCF fin. Fin. Tukar pada SCF main lah. Okey. So katalah kita ada 2 tadi kan. Maka kita akan dapat dia ada fee dia lah. 0.1% tak banyak pun. 1.998 kita akan dapat. Okey, kita akan dapat 1.998. Itu baru satu benda lah. Okey. Kita kena tukar SCF main ini kepada FUSD. So macam mana? Sama juga. Okey. So bila kita dah ada dah SCF main, kita kena tukar kepada FUSD. Jadi kita naikkan balik SCF main ke atas ni. SCF main di bawah, tukarkan balik ke atas. Ni kan? Di bawah kita tukar balik ke atas. Tekan balik arrow ni. Nampak dia ke atas dah. Okey. Ni pula tukar pada FUSD Betul. main. Jadi masukkanlah 1.998, kita dapatlah 112 FUSD. Dapatlah FUSD masuk ke wallet. Dari situlah. Jadi macam mana kita nak cairkan FUSD ni jadi persoalan. Okey. Itu saya cakap tu. So apa-apa sekarang kita perlu ada FSU. Jadi contoh tadi, saya bagi contoh tadi. Okey. Ulang balik. Ini salah satu daripada cara untuk kita cairkan lah. Kalau tak nak tunggu pairing nanti, ini bukan paksaan ya. Ini tuan-tuan kalau tak nak buat apa, tak nak keluar USDT ke apa sebagai modal, tak ada masalah. Tunggu saja nanti company akan keluarkan pairing SCF FSP nanti. Okay? Boleh beli SCF, FSP tu menggunakan SCF. Okay? FSP dah sah-sah boleh convert pada USDT lah. So tunggu. Nanti bila harga dah stabil, dah go online, dah keluar ke external exchanger, harga dah stabil, dia akan buka juga. Jadi tuan-tuan tunggu saja. Tapi kalau tak nak tunggu, ada cara dia. Ini cara dia ya. Faham betul-betul ya. Bukan semua wajib keluar USDT, tidak. Tapi ini salah satu cara. So kita dah ada tadi 100 FUSD. Kita ada 100 FUSD. Okay. Kita nak cairkan. Jadi kita perlu hanya dapatkan 100 FSU. Macam mana caranya? Kita boleh beli yang pertama P2P. Dengan upline ataupun kawan-kawan lah kita kenal lah. Yang kedua ialah OTC. OTC ni ialah over the counter. Kena tunggulah. Nanti company akan buat juga benda ni dalam masa terdekat. Tapi bukan sekarang lah. Bila sampai masa sesuai lah. Dah banyak dalam circulation apa semua. Barulah dia akan keluarkan OTC. Jadi boleh beli juga FSU di OTC. Kita pulanglah harga waktu tu berapalah. Mungkin 1 FSU, 1 USDT ke ataupun 1.1 ke. Boleh beli. Okay, kita assume kita dah ada FSU daripada OTC ni. Kita ada 100 FSU. Okay. Kita ada 100. Kita dah ada 100. Sebelum tu kita kena ada modal lah. Okay, tak banyak modalnya. Kalau kita nak withdraw, katalah kita nak withdraw 100 FUSD. Okay. Tapi kata kita buat berperingkat lah. Kita nak keluarkan sikit-sikit. Sebab modal tak ada kan. Kita cuma perlu bermodalkan minimum 150 USDT sahaja. Okay, ada minimum 150 USDT. Kita dah boleh dah withdraw setiap hari. Kalau kita dapat setiap hari 2 SCF lah. Kalau tidak, kena tunggulah. Betul tak? Okay, contoh. $100 ni kita gunakan untuk beli FSU. Maka kita akan dapat 100 FSU. Faham? Okay. 50 lagi ni kita gunakan untuk pairkan dengan kita punya FUSD ni. Kita pair 50 FUSD. Okay. Maka di sini kita akan dapat 100 FSP. Jadi modal kita 150. Okay. So bila kita dapat 100 FSP, kita pairkan dengan 100 FSU, maka kita akan dapat 200 USDT. So tolaklah 50 USDT. Masuk poket. Betul tak? Dapat 50 USDT. 150 ni kita rolling balik. Buat lagi sekali benda yang sama. Cari FSU. Okay. Gunakan 50 tu, pairkan balik dengan FUSD kita ada kan. Kita ada balance lagi kan. 50 lagi FUSD. Buat lagi sekali. Hari sama pun tak apa.
Faham tak? Buat lagi sekali, dapat lagi $50. Betul. Dah dapat 100 USDT. Macam itulah caranya. Faham tak? Kalau tak nak bermodal, tak dapatlah macam ni. Kena bermodal sikit lah untuk rolling je. Okay? Tapi dia Tiga, boleh guna banyak kali. boleh Boleh guna guna banyak kali. 3 kali buat, dah dapat 150 dah. Dah balik. Modal rolling dah balik dah. Kan? Boleh buat macam ni. Okay? Ini kalau kita boleh keluarkan modal sedikit. Kalau lagi banyak, lagi bagus. Sebab kita nak rolling Betul. je. Bukannya kena tinggal, kena benam kat dalam tu, tidak. Kita akan dapat balik USDT. Okay? Jawab soalan? Dia kalau nak Bulan sedap, dia purnama? kalau nak sedap $500 lah. $500 sedap. $500 betul. Ha. $300 $500 ke? tu dia berbaloi ya. Kalau Dia 100 banyak sikit FASD dapat. ni, kalau 100 FASD ni, okey, tuan boleh buat dengan $300. Dengan $300 tuan boleh buat 100 FASD satu hari. Kalau satu hari lah. Ya. Kalau setiap hari kan, tu maksudnya bermula dengan 300 USDT. Okey. 200 esok beli FSU. Okey, 100 gunakan pairkan dengan 100 FASD tuan ada. Tuan akan dapat 400 USDT. 100 withdraw. Kan? 300 rolling balik. Ya. Ya, itulah caranya. Okay, good. Janji faham. Okay, sebab tu kita buat sesi Zoom ini kan. Terus setengah orang cakap Zoom lagi, asyik Zoom. Tak ada benda sama kita saja Zoom ni. Okay, pasti ada ilmu-ilmu baru. Okay. Oi, panjang ni daripada kita Betul. punya kawan ni. Azam, Nanti bacalah nanti. Nizam. Sila baca Nizam jawab. Kalau jenis solo, okey. Sebab kita buat memang banyak keluar information. Okey, faham. Alright, jadi tuan ni tuan PE Pak I. Tuan Pak I kita, dia ni kita panggil passive investor. Ya, passive investor ni dia tak buat network. Jadi dia pun tak ada FSP. Dia ada SCF je, mining je lah. Ini yang satu contoh pertama, dia ada mining saja. Jadi memang apa nama ni, yang saya nampak lah, kalau dia mining saja ni memang kena bersabar sikit. Kena bertunggu sikit. Sebabnya kerana apa? Kerana dia akan keluarkan pairing. Company akan keluarkan pairing dia untuk swap di mana swapping berlaku SCF kepada FSP. Ini yang tadi Tuan Azizul ada sebut. Tapi dia akan berlaku bukan dalam masa yang terdekat lah. Saya boleh bagi tahu sebab saya tak suka nanti bila kita cakap ada kan, Tuan ingat dalam masa sebulan dua kan. Jadi kemungkinan dia akan ada, tapi dia akan keluar bila FSP punya harga di secondary market tu stabil. Maknanya dia dah tak terlalu mendaki dan tak terlalu menjunam. Jadi dia akan openkan SCF punya window di mana semua passive investor yang ada mining ni boleh terus ke sana untuk buat swap ke FSP dan terus ke USDT lah. Jadi kena bersabar sikit. Itu maknanya kita tak ada keluar modal lah, kita tunggu saja. Tapi kalau kita boleh keluarkan sedikit modal rolling, kita boleh gunakan cara yang baru saja Haji Zul terangkan tadi. Kita boleh buat macam tu untuk dapatkan ACF ke FUSD, FUSD, FSU balik kepada USDT dan seterusnya. Jadi sebenarnya ada pilihan lah dan juga untuk investor pasif yang ada yang memegang FSP saja. Maknanya dia pegang FSP ni, dia beli tapi dia tak ada network. Yang itu kita option yang pertama tadi, kita boleh tunggu OTC ataupun kita boleh buat cara yang Haji Zul ajar ni juga. Maknanya kena keluar sedikit modal untuk kita nak rolling dia tadi. Pun boleh juga. Tapi macam saya cakap tadilah, kalau kata kita nak mudahkan cerita sebab tak nak nanti orang kata alamak balik-balik kena keluar duit kan. Jadi untuk penyelesaian yang ini, dia punya solusi dia adalah kena bersabar dan tunggu. Company akan keluarkan dia punya window tadi untuk SCF ke FSP. Jadi kita cuma harap, kita doakan dia cepatlah sebab syarikat kita ni dia memang
dia faham apa yang semua komuniti dia tengah alami sekarang. Cuma dia tak boleh nak buat yang ikut macam mana kita nak ni, sebab pertama kena faham. Dia kena ambil peluang. Peluang apa nama ni, peluang bull run dan halving ni. Jadi dia kena ambil kedudukan dalam keadaan yang ada ni. Jadi yang mana yang lain-lain ni dia akan hold dulu sementara. Nanti bila halving semua dah berjalan cantik apa semua, dia akan on balik kita punya yang mana yang kita punya SCF dan sebagainya, ya. Tapi ada cara lah. Ni cara-cara tadi yang kita dah terangkan, cara yang kita boleh dapatkan withdrawal, kecairan kita. Cuma kena pilih lah, ada yang kena keluar modal, ada yang kena beli FSU kan. Tapi cara-cara ni cara yang orang kata boleh dibuat lah. Maknanya bukanlah katanya kita punya investment ni dah terbeku macam itu je, ya. Jadi kena faham. Lepas tu saya bagi tahu Haji Zul, kita kena bagi pencerahan kepada semua komuniti ni supaya dia nampak dekat mana sekarang dia berdiri ni. Sama ada dia boleh buat yang mana yang kita ajar ni, ataupun dia kata tak apalah tuan, saya tunggu nanti bila dah sampai masa window time dikeluarkan, kita akan carikan sama-sama. Jadi itu pun boleh, tak ada masalah. Yang penting semuanya akan ada untung. Tak ada siapa yang akan rugi. Cuma masa je lah. Kena sabar sikit. Alright. Saya rasa saya dah bagi penerangan dekat situ yang jawapan daripada Mr. Pai tadi. Jadi kalau siapa lagi ada soalan, kita boleh tengok soalan-soalan you. Nanti apa? Voucher note tu apa cerita? Oh, voucher note Allahu Akbar. Tuan Yus. Saya sebenarnya nak cerita pasal voucher note ni. Sebenarnya dah ketinggalan jauh dah ni. Note tu sebenarnya untuk siapa yang dulu-dulu tak subscribe ke apa ke pun dah di auto subscribe. Jadi memang semua yang mana yang ada pada fasa pertama dulu dan fasa kedua semuanya dah pergi ke mining. Ya. Jadi kena check account tu, tengok berapa mining anda sekarang ni yang terkumpul. Jadi dia tak ada macam tiba-tiba voucher yang kita tak note tu tak jalan ke apa ke, tak ada. Dia dah convertkan dan dia terus auto mining kan untuk kita. Itulah jawapan dia untuk Tuan Yus tadi. So ada lagi tak soalan-soalan lain sebelum kita teruskan? Apa pula tu? Jadi yang solo yalah. Betul naikkan harga, cuma kena sabar, betul sangat betul. Betul, sangat Sebab betul. Tapi tak apa tuan-tuan. Yang penting sekali ni kena faham, syarikat masih lagi berdiri teguh, masih lagi dengan dia punya plan untuk dia nak ke Nasdaq. Jadi benda ni memang tak ada apa yang perlu dirisaukan lah. Cuma benda-benda update baru ni kena ambil tahu supaya tuan tak ketinggalan lah. So apa pula ni? Bulan purnama sebab yang baru boleh beli FSU. Okey. Jawapan dia. Jauh beza tu. Jauh beza. Jauh. Okey. Teruskan Zam. Alright. So untuk yang siapa yang ada mining ni, sebenarnya dia punya advantage dia satulah. Apa dia? Dia ni diberi peluang untuk menjana keuntungan ni selama jangka masa yang panjang. Jadi untuk siapa yang ada mining ni, you ibaratkan pelombong untuk syarikat. Sebab syarikat ni dia dah bagi semua orang peluang untuk jadi pelombong. Jadi syarikat dia tak ada mining tau. Dia memang harapkan komuniti dia untuk mining. Jadi sebab itulah anda semua ni berada di dalam kita punya mining punya platform. Di mana dia bagi tahu sampai 80 tahun dan sebagainya. Tapi ingat tuan-tuan, dalam platform mining ni dia pun ada dia punya halving dia juga. Jadi sebab tu saya cakap, dia kata mungkin 80 tahun, tapi kalau kita kira dia punya pelupusan, dia punya apa semua-semua tu kan. Jadi kemungkinan besar dalam lebih kurang 20 hingga 25 tahun yang betul-betul orang kata kita buat duit lah. Jadi memang kita katakan apa ni, untuk siapa yang
ada mining, yang mana yang kita pun tak tahu kan umur kita ni panjang mana kan. Jadi kita kena mula untuk cerita kepada generasi-generasi kita lah. Macam mana lepas ni apa jadi dan sebagainya. Tapi tak ada isu benda-benda tu semua. Sebab apa? Benda ni masih lagi berjalan. Jadi kemungkinan company ada solusi-solusi dia lah. Mungkin dia ada advance ke macam mana ke. Kita akan tunggulah company punya update-update ya. Jadi ini setakat mana yang kita tahu daripada syarikat. Okey, daripada East. Saya okey apa? Saya rasa okey dengan cara kena modalkan USDT tu. Cuma macam mana nak beli FSU tu dan what price? Okey. Untuk Tuan Is okey, yang tadi tu sebenarnya FSU ni sebenarnya cara yang paling mudah ni, kalau mudah lah, maknanya kalau tanya saya lah, yang paling mudah kita buat donation. Bila kita buat donation ni, orang bawah kita atau akaun kita yang bawah-bawah ni buat donation, kita akan dapat kita punya commission. So daripada commission tu dah auto you dapat FSU lah. Tapi kalau you tak nak buat macam itu, you kena tunggu OTC juga. OTC ni platform untuk jual beli FSU. Tapi kena tunggu tuan-tuan, bukan dia buat dalam masa terdekat ni. Jadi kena sabar sikit. Jadi yang terkini memang seperti mana yang syarikat cakap sebelum ni, dia bagi priority kepada golongan-golongan members yang aktif dalam networking. Dulu dia dah sebut dah awal-awal dulu. Siapa yang aktif, dia dapat kecairan FSP awal daripada orang-orang yang tak aktif. Jadi dia dah bagi tahu Jadi sebab tu sekarang ni company dah mulakanlah dia punya program ni. Jadi untuk yang tak aktif tu ada dua pilihan. Pertama, you boleh tunggu ataupun you boleh convert diri you menjadi aktif. Aktif maknanya kena belajar cara macam mana saya nak jadi aktif members ni. Macam mana saya nak buat marketing untuk syarikat FSP ni. Jadi yang itu kena bincang dengan leader masing-masing. Dan nanti you boleh bincang dan tanyalah macam mana saya nak jadi networker. So you boleh mula sekarang. Ni belum terlambat boleh lagi. So apa tu? Apa lagi tu? Bulan purnama apa awak tanya? Saya tak baca lagi. Tak boleh dah nak jadi aktif tuan. Market saya dah habis. Allahuakbar. Okey. Dia macam ni lah. Bulan purnama ni saya nak bagi tahu. Sebenarnya kita punya mindset ni memang kita kata macam tu. Sebab apa? Sebab kita rasa kita punya market ni hanya di mana yang kita tengok dalam telefon kita saja. Sebenarnya tuan, market masih luas. Masih ramai lagi yang tak tahu lagi pasal kripto pun. Jangan cakap FSP pasal kripto pun dia tak tahu. So jadi sebenarnya market ni masih fresh. Boleh untuk you nak mulakan. Cuma kena orang kata usaha lebih sikit dan bincang dengan tim masing-masing. Sebab apa? Saya rasa kemungkinan kalau saya tanya awak lah tak semua pun you punya kenalan-kenalan you yang kenal pasal kripto ni. Jadi inilah masa dia. Kita kenalkan dia orang. Sebab ini tahun ni sampai tahun 2025 dia memang kripto punya time. Okey, sebab tiket Fintosh tuan. Okey, betul. Tapi sebenarnya Fintosh tu pun tak ada isu. Yang isu dia adalah apabila dia fasa tu bertukar fasa So dia upgrade sebenarnya. Dia bukannya downgrade, dia upgrade. Jadi bila upgrade berlaku, memang akan ada beberapa pertukaran-pertukaran tu. Jadi kita kena ikut gelombang tu lah. Memang saya pun tak nafikan. Banyak orang yang komplain, kata, saya dah kerja kuat tuan, saya dah kumpul macam-macam apa semua, tapi tiba-tiba jadi macam ni. Jadi sebenarnya, apa yang berlaku tu adalah untuk kebaikan you. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab, bila dia bertukar tu, awak ni dah tergolong dalam golongan miner ataupun mining, pelombong. Jadi, untuk setiap siapa-siapa saja untuk dia nak duduk dalam platform pelombongan ni ataupun mining ni, bukan senang tuan. Tak banyak syarikat dekat luar ni yang offer dia punya mining node untuk dia punya community. Jadi, apabila syarikat SCF ni dia bagi, bermaksud apa? Bermaksud, apabila tuan-tuan bersama dengan dia untuk jangka panjang ni,
dia juga bagi peluang kita buat keuntungan. Jadi apa-apa pun macam tadi, ya betul. Asalkan sistem tak gone, you okay. Betul, saya setuju. Cuma, okey Andy, sekejap Andy, saya jawab Okey, saya settlekan dulu kita punya soalan sebelum ni. Jadi, macam tadi tu, kita sebenarnya jangan rasa menyesal ke ataupun rasa pasrah ke apa. Apa yang kita kena lihat adalah jangka masa panjang. Ya, jangka masa panjang ni you akan nampak selepas pairing SCF dibuka kepada FSP. Sebab tu saya cakap, kena sabar sikit lagi. Nanti you nampak je benda ni dah jalan, semua orang akan senyum. Semua orang akan happy. Sebab apa? Sebab setiap hari daripada hasil mining tuan-tuan dan puan-puan, you boleh cairkan kepada USDT. So ini yang kita tunggu-tunggu. Cuma kena bersabar sebab platform tengah ready kan benda ni. Sebab you kena ingat nak buat ni bukan mudah. Sebab kita ada community yang besar, pertama. Keduanya, kita berjalan dengan dual chain. Maknanya kita punya blockchain ni ada dua. Dia punya kegunaan dia. Dia ada dual chain yang bagus. Jadi benda ni ambil masa untuk dia nak buat. Jadi kena sabar sikit. InsyaAllah dia akan berlaku. Cuma kita kena istiqamah lah. Jadi untuk Andy, FTH Okey, saya nak jawab soalan Andy tadi tu. FTH ni sebenarnya dia memang ada dalam sistem kita. Setakat hari ni masih lagi di mining. Untuk Supernode punya members. Hanya untuk Supernode members saja. So siapa Supernode members ni? Yang mana fasa pertama. Fasa pertama ni yang mana kita panggil Fintosh lah. Di mana yang asal mula-mula yang masuk, you punya semua ditukarkan kepada mining kan, yang mula-mula subscribe tu. Jadi yang itu dia mining FTH. Jadi you jangan risau, apabila syarikat nanti listing di Nasdaq, FTH punya mining tu nanti akan digunakan. Jadi sekarang ni ramai orang ada banyak FTH ni, kumpul, biar dulu. Sebab nak jual pun dulu boleh jual. Sebab dulu masa ada orang tak tahu cara nak jual boleh jual. Tapi sekarang bukan masa untuk jual lagi. Sebab dia punya harga dia dah terlalu rendah sikit untuk kita nak jual. Tak untung. Jadi kita biar dulu. Simpan sampai satu masa nanti bila company listing pada 2025 mengikut plan dia. Dia akan gunakan kita punya FTH tu sebagai kita punya pemilikan share yang mana company akan bagi nanti. So, sabar dulu untuk FTH punya soalan. Dan selain pada itu, mari kita tengok. Apa lagi ni? Okey. Nakami. Y8 pun kejap je dah tukar e-share. Okey. Y8 saya tak tahu apa dia. Tapi saya rasa platform lah tu kot. Jadi dia pun dah bertukar Jadi untuk yang macam mana tadi tu kan, bila you tanya saya lah, kenapa setiap platform ada dia punya cara-cara dia nak mulakan promosi, dia nak jalankan dia punya plan So antaranya adalah dengan memberi sesuatu yang menarik perhatian semua orang. Jadi bila semua orang menarik, suka 1%, 2% apa semua ni. Jadi bila dah ramai community, dia akan convert kepada plan asal, iaitu dia nak buat apa? Dia nak buat dia punya itulah dia punya apa yang dia plan lah, white paper dia. Ada yang buat e-shares, ada yang buat mining juga, ada yang plan untuk pergi ke secondary exchanger, kan? Ada yang buat derivative exchanger, macam-macam. Cuma kita ni, kita buat semua sekali yang ada dekat luar tu. Sebab kita ada 8 ekosistem. Jadi 8 ekosistem dalam SCF ni sangat-sangat bagus. Sebab tu you kena tahu kenapa you kena berada di sini. Sebab macam saya selalu educate members yang ekosistem kita ni nanti akan menggunakan semua token-token yang kita ada ni. Daripada awal kita ada, first kali kita punya gaming token kan, FSL, tapi kurang sambutan. Tapi ada token tu, masih ada. Lepas tu kita ada FTC yang mana kita gunakan untuk LP untuk liquidity pool. Lepas tu kita ada SCF kita sendiri. SCF tu kita punya ecosystem token. So kita ada FUSD, kita punya native stable coin. Sekarang apabila FSP dah keluar,
FSP pun ada coin dia sendiri. Kita panggil FSP token. Dalam FSP token kita ada pula kita punya stable token, nama dia FSU yang terbaru ni, baru beberapa hari je keluar. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan semua untuk follow company punya vision. Jadi itulah yang saya cakap tadi. So kat sini ramai lah yang faham. So saya pun rasanya dengan menjawab soalan-soalan tuan-tuan ni semua, you all boleh nampak kat mana kita punya status syarikat kita. Okey, jadi saya harap soalan semua dah berjawab ni. Kita nak mulakan dengan Tuan Haji Zul punya penerangan sebelum kita ending kita punya Zoom untuk malam ni. Alright. Okay, terima kasih Tuan Leader Nizam. saya ini gone network. Alah, itu biasa tu. biasa. Itulah dia. Okey, Tuan Apalah Tuan Tuan, Haji Zul. ini kita mula baru Kita mula baru. Sebab apa? Betul, kita mula baru. Sebab sekarang ni company pun dah nampak cakap apa? Dia punya real business dia tu kan. Untuk Yes. Nasdaq dan segalanya, kita tak ada lagi skim-skim apa semua. Betul kita jual token kita ni, dan token kita inilah yang akan bantu lipat gandakan kita punya aset. Bukan sekali Betul. ganda, bukan 2 kali ganda, mungkin 100 kali ganda, mungkin 1000 kali ganda. Betul, Ada Tuan. peluang, sangat-sangat besar peluangnya untuk tahun ini dan tahun depan lah. So, ini saya nak tunjukkan sebab ramai mungkin kurang tak perasan lagi. Macam mana ni harga ni, nak dapatkan harga dekat mana? Okay, senang saja. Tuan pergi kat My Gift Asset tu. Kan dekat My Gift Asset, atas tu. Okay, My Gift Asset tu. Nampak ya? Okay, tekan di situ. My Gift Asset. Nampak tak? Number yang dah di burn tu dah 449,000. 449,000 unit sudah burn. Jadi kena faham di sini. Nampak tak? 449,000 unit ni company dah buat buyback. Okey. Dan ini akan di burn lah. So burn maksudnya akan dilupus. Tak akan masuk balik dalam cycle. Jadi bila dilupuskan, maksudnya mengurangkan supply. So bila kurang supply, demand bertambah, maksudnya ini yang akan push harga naik. Sebab tu harga slowly akan naik. Okay, mungkin esok mungkin bukan harga $1 1 sen. Mungkin esok dah harga $1 2 sen. Okay, mungkin harga dah $2 dalam masa seminggu 2 minggu, kita tak tahu. Jadi kalau macam ni, besok kita beli $1,000, dah tak dapat 1,000 FSP sudahlah. Okey, mungkin dapat 500 sudah. 500 sahajalah. Jadi untunglah orang yang beli awal. Betul tak? Jadi sama juga kejadiannya apabila kita ada FSU. FSU tadi kalau kita ada katalah 200, kita hanya kena pairkan dengan 100 FSP sahaja. Sebab apa? Sebab harga dah $2. So nilainya adalah 200 USDT. Jadi kita pair dengan 100 saja FSP. Wah, menguntungkan. Okey. Jadi harga inilah nanti bila company dah ready untuk pergi listing ke online kat luar, kat external, harga inilah yang akan pergi external. Kalau waktu tu harga $20, maka waktu listing itu inilah harga dia. Tuan-tuan dah boleh jual dah sedikit demi sedikit lah. Okay. Sebab apa? Sebab masa itulah akan bermula linear release 180 hari. Okay. Bila dilistingkan di external lah. Okay. Dah go online, akan bermula lah unlocking 180 hari tu. Okay. So 180 hari tu maksudnya nampak skrin dah? Ada. Okay. Skrin ada. Okey. So maksudnya bila dah go online besok, dah pergi external, maka bermulalah 180 hari linear release. Okay, maksudnya kalau kita beli 1,000 FSP. 1,000 FSP, maka dibahagi dengan 180 hari,
1000 bagi dengan 180 hari, maka kita akan dapat 5.55 setiap hari akan keluar. 5.55 per hari. Okey. So katalah harga permulaan waktu tu $20. Maka kita nak jual setiap hari pun boleh $20. Kita akan dapat 10, 100, lebih kuranglah $110. 110 USDT. Setiap harilah kita boleh withdraw. Okey. Ini. So maksudnya jangan risau. Walaupun dia linear release, tak banyak. Tetapi kalau harga makin naik, kita jual sedikit pun kita dapat banyak. So kalau macam ni harga $20, kan? Jual untuk 10 hari release, kita dah balik modal. Sudah, cukup. Yang lain boleh simpan. Kan? Kita boleh jual sikit-sikit. Sebab tu pentingnya kita ada banyak FSP ni. Supaya kita boleh jual sikit-sikit waktu linear release tu. Kalau ada 100, jual sikit-sikit pun, kan? Dah habis dah. Betul tak? Ini kita masih ada lagi banyak lagi untuk dijual. Boleh tunggu waktu betul-betul peak. Sebab bull run ni bukannya masa nak membeli. Okay? Market sentiasa akan jadi macam tu. Kita nak beli di sini kalau boleh. Di sini kalau boleh. Tapi kita nak menjual di sini kita nak jual. Waktu peak tu. Okay, so kita jual sikit. So itu kita punya linear release. Ya, dividen. Kita pun ada dividen juga. Kalau lihat dividen. Macam mana nak tengok dividen? Pergi ke profit ni. Coin dividen. Okay, ni dia dividen. Nampak dividen. Saya ada 800 coin. Tekan sini dividen. Okay, 800 coin itu mewakili keseluruhannya ialah sebanyak ranking 7942 ranking. Jadi saya dapat setiap hari, inilah dia dapat yesterday setiap hari 1.5 FUSD campur dengan SCF ialah 0.09. Okay, ini setiap hari kita dapat lah. So kalau kira-kira balik dalam 0.36% macam itulah. 0.37%. Setiap hari kita akan dapat. Jadi ini bernilai ni FUSD ni. SCF pun boleh convert kepada FUSD juga. So kalau nak withdraw boleh withdraw je. Masuk dalam wallet. Okey, dapat $36 saya tak withdraw lah. Okay, saya kumpul dulu. Withdraw tak ada masalah. Withdraw dia tak akan tolak 5% saja. Okay, dia tak ada apa? Dia tak ada gas fee ke apalah. So ini dividen kita. Okey. Lepas tu di sini kita boleh tengok juga kat browser ni. Okey. Kita boleh lihat tekan ke atas ni switch ni. Ni switch ni nampak tak? Switch ke atas tu. Kita boleh tekan. Kita nampak address terkini. Berapa banyak dah ada address keseluruhan terkumpul dalam SCF chain ini. Okey. 64 juta sudah. 64,275,000. Okey, so sangat-sangat banyak lah kan. Dulu kita berhenti setakat 62 tak silap. Sekarang dah bertambah dekat 3 juta. 2 juta lebih. 61 juta sekarang 3 juta lebih dah bertambah. Okey. 64 juta. Lepas tu kita tengok harga SCF lah. Tengok si harga SCF lah. Okey, dah naik balik lah. So jangan risau. Sebab apa? Sebab bila berlaku panik orang akan jual ya. Sebab banyak dalam masing-masing punya wallet kan. Tukar pada FUSD. Tapi sekarang ini dah pick up slowly. Okey, sikit saja lagi saya nak sentuh. Sebab ada pertanyaan dekat dalam grup kan. Okey, $56. Nampak tak? Dia punya junam, lepas tu naik balik. Okey. So jangan risau. Bila dah habis dah panik, orang dah dalam wallet pun sudah habis. Semua kan dah habis dalam wallet masing-masing akan jual, boleh jual yang ada dalam mining saja. Dalam mining tak banyak lah, betul tak? Okey, kalau lihat di sini liquidity, nampak tak? Ada warna hijau. Ada penambahan dalam LP tu. Nampak? 250 FUSD, 200 ada penambahan. Company dah
dah mula buat buyback juga untuk FEID ICF. 4099 bukan sikit ya. Sebab tu saya bagi tahu kat grup saya, jangan risau kata harga insya-Allah akan naik balik. Kenapa? Sebab ada belian semula ni, ada penambahan dalam LP ni. So kemungkinan harga akan naik dan stabil semula lah. Apabila sudah panic buy ni sudah habis kan, nanti company akan buat buyback juga ICF dengan FSD inilah. Jadi setakat ini itu saja saya nak kongsikan di sini malam ini. Kita pun sudah jam 9 lebih kan. Jadi ada soalan lagi boleh tanya. Kalau tak ada, tak apa, kita jumpa lagi. Kemudian hari lain pula kita akan share pasal tentang lain pula lah. Okay. So kalau rasa sesi ini bagus, membantu bagi fahaman dan juga membagi semangat untuk kita buat income dekat FSP ni, boleh tak bantu saya type 1 di sini. Okay, cuba type 1 kalau setuju kita nak buat lagi sekali sesi-sesi yang bermanfaat macam ni. Jom tengok apa yang bagi perhatian. Kalau ada, insya-Allah kita akan buat lagi. Setuju tak kita buat lagi? Cuba type 1 kalau kawan-kawan. Takkan 5 orang, takkan 6 orang je. Bagus okey, manfaat alhamdulillah. Itu tujuannya sebenarnya. Okey. Zoom tu tak ada melenting. Adalah, bukan kata tak ada melenting, ada. Tapi bila kita buat sekali, of course, betul tak? Bila kita buat first time, akan ada lah orang yang belum ada kefahaman, betul tak? Yang kena tinggal dengan leader. Itu tujuannya kami buat, supaya orang ada kefahaman. Bila ada kefahaman ni, dia lain tau. Dia tidur lebih lena. Faham tak maksud saya? Dia tahu, alhamdulillah, company masih okey. Dan ada juga orang-orang yang leader-leader dan juga management yang bersungguh-sungguh nak tengok benda ni berjaya. Betul tak? Kita tak ada masalah kan. Masalahnya ialah leader-leader tu. Ataupun orang-orang itu sendiri. Betul tak? Kapal baru goyang sikit, dia yang terjun dulu. Itu kita tak nak. Betul tak? Kalau saya dengan Tuan Nizam, dengan leader-leader tak ambil langkah ini, maka benda ni akan berlarut-larutan. Orang akan cerita pasal buruk je pasal kita. Betul tak? Jadi seseorang harus ambil tanggungjawab. Okay? Seseorang harus ke depan untuk menjernihkan keadaan. Sebab benda ni sangat bagus. Bila kita dapat benda yang negatif saja, tak nampak benda yang positif, okay? Itu sangat merugikan. Jadi kita nak benda yang positif ini kita sebarkan supaya yang pertama orang tahu, okey, benda ni ada lagi cahayanya sangat terang kat depan sana. Yang pertama, yang kedua, wah, dalam solusi ni rupanya ada peluang. Betul tak? Kena pula time ini ialah time crypto bull run. Jadi rugilah kalau kita tak ambil peluang crypto bull run. Sekurang-kurangnya FSP tu simpanlah walau sedikit. Sedikit bagi saya ni bukan sedikit, 100-200, kalau boleh 1,000 seorang. Betul tak? Sebab apa? Sebab kalau naik $10 pun dah ada 100,000. 100,000 tu tuan-tuan, ya Allah, happy saya kalau hasil daripada apa yang saya bagi penerangan dia orang faham beli 1,000. Bukan manfaat saya pun, tak semua dalam ni downline saya pun. Tapi Betul. seronok bila sama-sama dapat buat duit kat sini. Naik $10 pun kita dah happy, dah ada 1,000. Dah ada $10,000. Boleh lah kan. Kalau ada banyak tu biarlah. Naik kan, beli 10,000, hentamlah. Simpanlah. Risikonya 10,000 je. Betul tak? Dia tak pergi 100,000 risikonya. Tapi dia punya reward yang sangat besar. Risiko walaupun 10,000, rewardnya mungkin boleh pergi 1,000 kali ganda, 100 kali ganda ataupun 1,000 kali ganda. Ini dah terbukti dah. Tekanlah kat CMC tu. Tengok harga sekarang macam mana. Waktu saya mula-mula dengan Tuan Nizam ni pergi ke seluruh Malaysia kan. Banyak tempat buat Zoom. Okay. Waktu tu harga baru 42,000. 40,000. Sekarang dah 64, 65,000. Bayangkan. Dah bermula. Rugilah kalau kita tak ambil manfaat. Okay. Jadi kalau tak ada apa soalan lagi, insya-Allah kita akan buat lagi sesi-sesi macam ni. Okay. Ada benda baru saya akan update. Ini banyak lagi nak share ni, tapi tak bolehlah, dah 11 lebih kan. Kita kena simpan sikit, kita buat lain kali supaya kita tak ada cakap apa overload dengan info kan. Sedikit demi sedikit kita belajar. Kita sama-sama belajar. Kami pun masih belajar. Cuma kami ni rajin mentelaah, kami rajin study, kami pun duduk juga dengan leader-leader, kami duduk dengan CEO. Jadi berpeluang nak bertanya dan kami pun ingin sampaikanlah. Betul tak? Sebab soalan yang sama pun saya tanya dengan CEO dengan admin semua. Betul tak? Saya pun investor. Kalau Tuan kata Tuan rugi 3,000, saya rugi 6 angka dengan Tuan Nizam. Bukan rugi, maksudnya saya keluarkan 6 angka. Jadi kalau setakat 3,000, 10,000 tu sabar. Kami ni lagilah kan dengan jantungnya kalau nak fikir kan. Tapi bila kita faham, alhamdulillah kata kan. Kita kena sabar. Bila sabar tu hujungnya insya-Allah manis. Okay? Betul Tuan, betul. Jadi saya serahkan semula kepada Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Nizam.
untuk Ya. kita gulunglah untuk malam ini ya. Silakan Tuan Rizal. Terima kasih banyak-banyak semua. Okey, terima kasih banyak Tuan Haji Zul. Satu pencerahan, satu advice dan juga training modul dia bagus dan sebagainya. Jadi saya rasa malam ni kita dapat banyak info-info ya. Dan saya juga salah seorang daripada investor sama macam you all. Dan saya harap yang syarikat akan terus maju ke depan dengan segala yang kita dapat info sekarang. Dan saya juga harap tuan-tuan semua ni rajin-rajin join Zoom yang mana kita akan buat dalam sesi bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Sebab kita ada Zoom dalam banyak bahasa. Kita ada bahasa English, kita ada yang bahasa Mandarin, kita ada bahasa bahasa India dan juga kita ada bahasa Melayu. Jadi kita yang manalah yang kita rasa kita faham, kita boleh join ya. Dan join, saya harap kepada semua yang join Zoom session ni you dapat manfaat lah ya untuk you nak lebih faham dan juga lebih tahu kedudukan you sebagai investor dalam syarikat ni. Jadi saya harap dengan itu juga ramai-ramai kita ni boleh ambil peluang ni. Sebab sayang kalau kita tak ambil peluang sebab inilah masa yang paling sesuai. So nak tahu next Zoom, nanti you tunggu dalam grup-grup you, kita akan postkan Zoom yang mana yang you tengok, Zoom yang ada tulis bracket bahasa Malaysia atau bahasa Melayu, session tu lah kita orang punya session. You boleh join in lah ya. Kepada siapa-siapa saja, tak kisah yang bukan bangsa Melayu, yang faham bahasa Melayu pun boleh. Saya lagi suka kalau ada kita punya kawan-kawan daripada Chinese group, daripada Indian group yang nak join kita pun boleh. Tapi dengan syarat kena faham bahasa Melayu lah ya. Okey. Jadi dengan itu saya ingat saya nak akhiri Zoom session malam ni dan seterusnya kita jumpa lagi lah untuk sesi-sesi yang seterusnya. Jadi selamat malam semua dan terima kasih kerana sanggup luangkan masa untuk mendengar Zoom kami. Alright. So kita bersurai malam ni ya. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum.